Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 14 Februari 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, sebagai peringatan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP dan langkah pencegahan untuk membendung penularan wabak COVID-19, Persatuan Nasional Dayak Bidayuh DBNA telah mengambil inisiatif menghasilkan video kesedaran COVID-19 dalam 4 dialek utama bahasa Bidayuh. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong merangkap penasihat DBNA berkata, video yang telah disediakan dalam 4 dialek utama iaitu Bukar Sadong, Bidayuh Bau, Biatah dan Salako. Jelas beliau, video tersebut telah dapat ditonton di laman Facebook rasmi DBNA serta dalam perancangan untuk ditayangkan di TV Sarawak dan klip audio disiarkan di Bidayuh FM. Beliau berkata demikian semasa melancarkan video tersebut selepas Perhimpunan Agong Luar Biasa keempat EGA DBNA di Dewan Serbaguna DBNA pada Sabtu. Tambahnya lagi, beliau berharap agar video-video tersebut dapat menyedarkan masyarakat Bidayuh khususnya yang berada di kawasan luar bandar dalam usaha memerangi wabak tersebut. Dalam pada itu, kerja-kerja membina hostel komuniti DBNA yang merangkumi 96 bilik dan kemudahan lain dijadualkan untuk bermula pada Mac ini dan dijangka siap pada tahun 2023. Mercu tanda Bidayuh terbaru itu akan dibina sebelah Dewan Serbaguna di Ibu Pejabat DBNA di Jalan Kumpang, Kuching. Pemberian geran kerajaan RM16 juta telah diserahkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 3 September 2020, 8 bulan setelah beliau menjanjikan geran itu semasa perayaan ulang tahun ke-65 di BNA. Laporan seterusnya, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Hanifah Hajar Taib tampil menghulurkan sumbangan 480 bakul makanan kepada penduduk di Mukah. Sumbangan beliau yang juga ahli Parlimen Mukah telah diselaraskan oleh Jawatan Kuasa Bencana Bahagian Mukah dan diserahkan kepada Ketua Kampung Sungai Ut dan Sungai Ut Hilir. Sementara itu, penghulu Juhan Ilul menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Datuk Hanifah yang telah menghulurkan sumbangan bakul makanan kepada penduduk di situ. Ujarnya, bantuan tersebut amat bermakna kepada penduduk dalam berdepan dengan situasi pada masa ini. Dalam perkembangan lain, Residen Mukah merangkap pengurusi bencana bahagian Mukah, Hamdiah Bakir ketika ditemui berkata, sekatan jalan raya SJR di bahagian itu akan tamat pada 16 Februari ini. Manakala di Kuching, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, setiap individu di Malaysia berhak mendapatkan peluang dan hak yang sama untuk mendapat pendidikan serta kemudahan yang disediakan. Menurutnya, setiap individu diberikan peluang yang sama untuk mendapat akses pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira status. Selepas mengadakan walkabout di Sekolah Kebangsaan SK Fajar sejingkat baru-baru ini, beliau memberitahu sistem pendidikan negara tidak pernah mengabaikan mana-mana golongan masyarakat. Pada majlis itu juga, beliau telah menyampaikan geran tahunan sebanyak RM10,000 kepada SK Fajar sejingkat bagi kegunaan mengadakan aktiviti tahunan sekolah. Selanjutnya, program Pantai Damai Prihatin yang merupakan program baharu memfokuskan kepada pemberian bantuan untuk golongan memerlukan. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi-Putera Bersatu PBB Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, penyerahan bantuan kali ini lebih sistematik dengan semua ranting PBB dilibatkan untuk menghantar sumbangan kepada keluarga yang dikenal pasti. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu, pihaknya akan bergerak ke seluruh 43 kampung dan taman perumahan untuk penyerahan bantuan itu. Semasa merasmikan program tersebut di Kampung Salak pada Sabtu, katanya, penyerahan bantuan seperti ini sebenarnya telah bermula sejak Mac tahun lepas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah, bagi penduduk Kampung Salak, bantuan akan diserahkan kepada 108 buah keluarga kampung berkenaan bagi membantu meringankan bebanan keluarga yang memerlukan. Manakala di Mukah, pengumpulan data penduduk untuk tujuan program pelaksanaan vaksin COVID-19 kini sedang giat dilaksanakan. Pada Sabtu, taklimat berkenaan telah dianjurkan pejabat daerah Mukah dengan kehadiran peserta terdiri daripada kalangan ketua masyarakat dan ketua kaum. Pejabat daerah Mukah juga mengambil pendekatan untuk turun padang ke lokasi dan kawasan rumah panjang bagi menyampaikan taklimat kepada tuai rumah yang tidak dapat hadir. Ini termasuk di beberapa buah rumah panjang kawasan Bayan Ulu, Bukit Ambon, Bayan Tasik, Badengan dan Matading. Sebelum kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan program penyuntikan vaksin COVID-19, kerajaan perlu memperoleh maklumat penduduk. Oleh itu, Kerajaan Negeri Sarawak telah melaksanakan pengumpulan data melalui pejabat residen bahagian dan seterusnya dilaksanakan pejabat daerah.
Di Sibu pula, program penyerahan bantuan makanan Sarawak Ku Sayang bersempena PKP 2.0 bagi bahagian Sibu menyaksikan seramai 4,148 orang menerima bantuan bakul makanan pada Sabtu. Agihan dilakukan secara pandu lalu kepada penerima melibatkan orang perseorangan, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO serta senarai dari Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Rata-rata penerima menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas bantuan dan keprihatinan pihak kerajaan membantu rakyat di kawasan itu. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.